boleh je tipu saya dengan laporan yang dicantikkan dan apa, tapi tidak. Mereka buat yang terbaik demi negara, dan sebab tu ini hari tak silap saya Datuk Ghazali berada dalam agensi integriti perkhidmatan awam, orang yang paling sesuai, dan Datuk Azan pun berada menjadi TKSU Kementerian Pendidikan Tinggi. Untunglah Datuk Sri Zamri ada pegawai yang seperti itu. Respect itulah. Jadi cerita kata tadi disebabkan oleh perkara tersebut tuan-tuan, Dr. Mazli menjadi mangsa kepada keadaan sehingga beliau dipecat. Bukanlah dipecat je lah, kira dilecutkan jawatan lah sebagai seorang menteri pelajaran. Di tengah-tengah kemuncak kita orang kata beliau menjadi menteri pendidikan, baru melaksanakan perkara-perkara yang bagi saya satu reform yang baru lah. Walaupun kita nampak controversial, benda besar dia buat, Dr. Mazli dia buat, kita tak nampak. Yang kita nampak kasut hitam. Kasut hitam itu yang kita nampak. Yang falsafah tu tak nampak. Falsafah tu kita nampak. Banyak lagi kalau kita Student Union, AUKU, Student Union, macam-macam. Tapi even kasut hitam tu pun sekarang ibu bapa berterima kasih. Ya, of course. Berterima kasih. Dan kalau kita pergi satu dunia pun semua pakai kasut hitam. Anak-anak kita kat UK tu kasut hitam. Dia kata sebab kasut hitam ni, mak bapak kata kalau kasut putih kita kena cuci. Bila cuci dia rosak. Setahun 2 kali kena tukar. Kasut hitam pakai je lah. Saya rasa saya pun tak pernah masuk kasut saya kan, sebab dia tak nampak berkotor. Baik, itu Wan Bestari ni. Ada lagi yang mungkin nak diceritakan atau you have revealed all, ataupun ada pesanan kepada sesiapa? Ada beberapa perkara yang saya pelik. Kenapa tidak ditimbulkan di Parlimen? Okey. Kita pernah timbulkan Parlimen pada tahun 2021, 2022. Tetapi bila masuk ni tak ditimbulkan, sedangkan isu tu tak selesai. Contohnya macam syaratan PAC terhadap Bestarinet. Sepi. Betul. Sebab kita tahu pihak pembangkang kalau ditimbulkan isu ni kena mereka. Tapi di isu pendidikan. Betul. Kita berharapkan supaya banyak isu pendidikan boleh dibawa ke Parlimen yang substantif. Tetapi yang dibawa kadang perkara remeh. Lim Guan Eng sepupu dengan Lim Chong Wei, Lim Chong Wei dengan Lim Kuan Yew. Benda yang... Tapi ni saya rasa saya boleh blame quality pembangkang lah. Dan yalah, pengundi lebih prefer orang seperti individu ahli Parlimen mewakili mereka tahap tu. Tapi tidak terlambat untuk mereka upgrade. Cuma saya nak lihatkan dalam waktu saya berada Parlimen dulu, ada satu isu besar yang tidak selesai, tetapi hari ini tidak timbul di Parlimen. Saya tahu pembangkang tak akan bawa. Betul. Kerana kalau dia bawa, Putrajaya will be in a boiling hot water. Itu yang mungkin yang dia kata itu apa? Tarik balik. Bila PMX sebut, dia kata Putrajaya pun ambil juga. Dia kata tarik balik menjerit-jerit itu. Saya teringat, ada isu yang saya pernah bawa, dijanjikan nak buat jawapan bertulis, tetapi sampai bubar Parlimen tak ada apa-apa jawapan. Hari ini pembangkang tak bawa. Mungkin selepas ni saya cadang ahli Parlimen daripada kerajaan boleh bawa untuk bantu YBM bongkarkan semula. Bantu YBM Fadlina bongkarkan semula apa yang berlaku sebelum dia masuk ke dalam KPM. Apa tu cerita dia? Pertama sekali, kalau kita masih ingat Radius One. Pada 2021, saya pernah bawa isu bagaimana pada 2020 waktu PKP, kementerian pernah award kepada satu syarikat, ialah melalui tender terbuka yang bernama Radius One, untuk membuat 800 konten TV pendidikan. Selepas masa COVID ni. Mac 2021 sepatutnya selesai. Tapi tak ada. Saya bawa ke Parlimen. Tak ada 800 tu, tak ada. Tak ada. Saya tanya ke mana pergi konten. Kemudian apakah ada bayaran tambahan? Siapa ownership pada konten? Dan bagaimana? Jutaan ringgit dah dia bayar masa tu. Bukan tak ada langsung, dia ada buat, tetapi tak sampai 800. Sampai 800. Kalau tak sampai 800, saya faham nak buat 800, 1.9 juta tak cukup. Total project dia 1.9 million. Question is, duit dia dah bayar belum? Sudah dibayar, sudah award. Duit itu sudah award, dah dibayar. Soalan saya di Parlimen bukan duit dah bayar belum. Adakah bayaran tambahan sebab mereka tak boleh siapkan? Ya, betul. Biasanya macam itu. Biasanya macam tu, Tidak dijawab. Menteri Pendidikan tak jawab? Tak jawab. Timbalan Menteri Pendidikan. Dua timbalan menterinya pada waktu itu pun tak jawab. Kemudian tiba-tiba muncul Didik TV. Ini cerita Radius One tak habis lagi? Radius One tak habis lagi, dan sepatutnya hari ni
Sepatutnya di waktu ini pembangkang bawa kembali isu tu, tapi mereka takkan bawa lah. Sebab kalau bawa kena dia balik. Sebab tu kita kata kerajaan hari ni seronok kat parlimen. Sebab apa? These idiots would never ask the government about governance, about administration. They're just playing around with all this idiotic questions and sentiment. Yeah. But what do you expect from a bunch of clowns when they are becoming members of parliament? True. Siapa ni mereka takkan bawa kerana dia akan replicate dia akan kena pada implicate diri mereka sendiri. Jadi isu Radius One patut dibawa kembali. Jadi MP-MP, ramai MP-MP kerajaan yang muda-muda ni boleh bawa, tengok baliklah Hansard, tengok balik rakaman di YouTube, soalan-soalan saya tentang Radius One, cek kembali jawapan-jawapan, boleh persoalkan supaya bantu YBM Fadlina bongkarkan all the skeletons in the closet milik Razi Jidin Putrajaya. Itu yang pertama. Timbul Didik TV. Didik TV ni again program baru pasca Covid lah ni. During Covid. Still recovery pada waktu tu. Masa kerajaan lama lagi. Pada waktu tu di-awardkan kepada Media Prima. Tak silap saya 70 juta. Okey. Tender terbuka apa semua biasalah. Persoalannya, di zaman PH ada deal antara saya dengan Gobin waktu tu KPM dengan 1.0 lah ni. 1.0 lah masa awal. Masa dia tu jadi menteri pula. Kajian PH. Itu je lah sekarang ni kajian perpaduan kan. Deal antara G to G lah, antara ministry to ministry untuk kita gunakan salah satu saluran milik RTM sebagai TV pendidikan. Jadi kalau duit pun kita bayar pada kerajaan. So G to G free kira. Dia circulate around tu je lah. Quote and quote free lah. Mereka ada fasiliti dan sebagainya. Kita ada kepakaran. Jadi kalau ada hak milik pun tak timbul hak milik lain. Betul. Kalau hak milik RTM pun hak milik kerajaan. Kerajaan juga. Hak milik bersama pun hak milik kerajaan. Sebab at the end of the day, the taxpayers' money that we use will go to the right hand. Tapi isunya delivery ya. Benda itu saya pernah tanyakan. Waktu Datuk Saifuddin menjadi Menteri Penerangan. Saifuddin Abdullah menjadi Menteri Penerangan. Saya tanyakan, dia kata apakah status tentang satu saluran yang akan disediakan untuk TV pendidikan di Parlimen. Boleh cek Hansard, dia jawab kata memang ada, memang sedia. Maksudnya your deal awal dengan Gobin tu memang diteruskan. Dan bila saya bertemu dengan Datuk Saifuddin pun, beliau jelas benda tu. Dia kata nantilah, dia kata dia deal dengan Razi Jidin. Apabila diumumkan Didik TV, awalnya sebelum tu mereka pernah gunakan OK. Betul. OK Astro. RTM. Sekejap je untuk masukkan bahan-bahan Radius One tadi. Yang tak cukup 800 je. Kemudian berhenti, tiba-tiba muncul Didik TV. Didik TV Media Prima, alhamdulillah kita tak ada masalah dengan mana-mana syarikat. Persoalannya yang tadi tak selesai ni kau buat baru. Keduanya, kita dah ada deal dengan OK, kenapa kau buat pada swasta pula? Dan wallahu a'lam bisawab, kita dapati pada waktu itu laporan dalam sepatutnya deal di antara KPM yang diketuai oleh BSTP dengan pihak pihak yang ingin menjadi vendor dan menawarkan khidmat. Macam mana ketua korporat pada waktu tu boleh ada dalam meeting? Ketua korporat untuk KPM, Kementerian Perdagangan Malaysia ada dalam meeting. Ada dalam meeting. Okey. Dan saya tak perlu sebut mana-mana nama semua. Tapi ini antara persoalan-persoalan yang Razi Jidin tak jawab waktu di Parlimen di waktu itu. Dari ini biar tak jawab lagi lah, belum bukan Menteri Pendidikan. Tetapi kenapa tak ada orang nak tanyakan Menteri Pendidikan sekarang tentang apa yang berlaku di zaman itu? Kenapa? Penggunaan dana awam berlaku dan sehingga hari ini akan diteruskan. Dia still continue kan? Still continue. So, projek dah award dan benda tu berlangsung. Dan saya tak tahu sama ada akan di-renew lagi. Dan kualiti yang ada pada Didik TV itu saya tak mau persoalkan.
Itu saya bukan orang broadcast dan sebagainya. So, ada kontroversi ke tu? Cuma ada dua persoalan. Itu biarlah orang pendidikan yang. Cuma ada dua isu. Okay. Pertama, ialah berapa viewers yang tengok. Saya ada numbers tu. Dan saya pernah berikan kepada Menteri Pendidikan. Waktu dia awal masuk ke dalam pejabatnya. Viewers di TV tu? Ya. Menteri Fadlina saya beri. Saya kata, they are using, KPM is using taxpayers money. Okay. Tapi ini viewersnya. Kan? Adakah sesuatu yang okey, yang mengecewakan bagi doktor? Wallahualam. Saya bukan orang pentadbiran. Jadi, saya dah lakukan saya punya tanggungjawab. Maksudnya daripada segi viewership tadi tu? Mengecewakan. Mengecewakan? Sebab, tak berbaloi dengan duit yang kita berikan. 70 juta itu, dengan bilangan viewers yang kecil, yang nengok kat terrestrial TV ni, mengecewakan. Saya rasa live saya lagi ramai ke TV tu lagi ramai? Live ni lagi ramai. Lagi ramai Yang kedua, dia orang akan cakap, dia kata, viewers banyak gini. Saya kata, itu numbers you pick up from YouTube. Mereka park dekat YouTube. Tetapi park kat YouTube, ada dua. Mereka park dekat milik mereka. Jadi mereka boleh monetize. Dia boleh video di situ lagi. Boleh monetize. Dan benda ni bukan, it's not the nuclear science lah. You pun tahu how we can monetize from YouTube. Course, Saya je tak kerti nak monetize pada YouTube. Kan? Sebab tak ada pun channel YouTube. Kan? Okay. Dia monetize bahan yang dihasilkan untuk KPM yang dia diterima bayaran, dan untuk Delima punya portal, Delima ni KPM punya portal yang digunakan untuk pendidikan digital, boleh lihat bahan-bahan Didik TV hanya link. Kita klik akan pergi kepada mereka yang private tadi tu. Private dan tadi. Mereka monetize. Ya. Sekarang ni dua isu saya timbulkan. Hak milik siapa konten ni? Hak milik siapa? Sebab kita bayar. Betul. Saya tak tahu dia punya detail of the contract. Kalau detail of the contract, YBM boleh kongsikan dengan kita. Kan? Dan yang keduanya, dalam keadaan seperti ini, isu quality dan juga isu ownership. Dan kenapa duit yang dimonetize daripada ini ke mana? Pada pergi ke private atau ialah sebab kita ownership tadi kan? Ya, isu ownership. Jadi duit tu pergi siapa? Pergi ke KPM ataupun pergi kepada vendor kita? Tahun 2021, 22 kata silap saya dalam parlimen, doktor ada membangkitkan isu ini dengan timbalan Menteri Pendidikan pada waktu itu. Okey, kita view lah, boleh tengok kat YouTube. Soalan doktor masa tu ialah pertama mengenai ownership satu, berapa dibelanjakan satu. Kedua ni bayaran kepada cikgu-cikgu tu, adakah mengikut standard? Okay, now soalan saya, dia kata, ini kita cerita pasal vaksin, apa pula tanya soalan ini? Dia lari daripada itu. Padahal sebenarnya kalau ikut, bukan soalan ahli parlimen ni dia dah ada kan? Dia dah dibagi awal, betul tak? Tak, bukan. Kita boleh tanya soalan berkaitan dengan subjek. Jadi itu pendidikan di waktu COVID, vaksin juga termasuk pendidikan di waktu COVID. Sebab dia timbalan Menteri Pendidikan. Jadi saya tanya kan, di waktu COVID juga tentang isu ini. Dan kena ingat tentang apa tadi kita buat masa waktu COVID, bayaran kepada cikgu. Bayaran kepada cikgu. Yang cikgu ni, cikgu ni dia kan dia jadi content provider, dia cakap-cakap cerita-cerita whatever content tu. So bayaran dia itu tak dijawab. Dan jawapan bertulis pun tak ada. Kan dia kata ni jawab secara bertulis lah. Itu soalan saya, ada ke dapat? Tak ada langsung. Sampai habis parlimen tak ada. Boleh ke macam tu Doktor? Menteri tak jawab kita. Kan? Satu. Tapi sekarang ini pun adakah guru-guru yang buat konten itu dibayar dengan bayaran ikut pasaran? Jadi itu mungkin KPM boleh bantu kita lah. Jadi sebab tu bila kita lihat cikgu-cikgu kecewa, cikgu-cikgu hilang semangat, ramai orang komplain terhadap pendidikan semua. Ini antaranya. Dan kita paling malang, kita dapat pembangkang paling lemah dalam sejarah. Dan isu-isu seperti ini tak ditimbulkan. Kenapa? Sebab kalau mereka timbulkan isu ni, akan implicate diri mereka sendiri, akan kena pada diri mereka sendiri. Saya bagi contoh baru ni timbul lagi isu kita nak kembalikan UPSR, PD3 whatever lah, exam form 3 kan. Saya rasa pembangkang tak bawa isu ni. Sebab dia yang hapuskan. So what's your opinion lah if I were to ask you, katakanlah do you think benda tu okey ke tak okey nak mengembalikan UPSR? Saya paling sedih pada waktu ini dalam keadaan kita bangga dengan mata wang kita.